Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini hari Jumaat, penghulu segala hari bagi mereka yang menganut agama Islam, pastinya sedang mahu bersedia untuk menunaikan solat. Dan jangan dilupa, esok ialah hari di mana penantian seluruh rakyat Malaysia untuk melihat kemenangan kepada mereka yang berhak menang untuk mendapatkan mandat daripada rakyat. Esok ialah pilihan raya untuk 6 buah negeri dan hari ini ialah hari terakhir kempen yang mana akan menyaksikan pastinya pelbagai isu dan pelbagai perkara yang akan menjadi peluru untuk mencari kemenangan buat gabungan-gabungan yang akan bertanding. Namun demikian, sehari ataupun lebih daripada 12 jam selepas debat antara Rafizi Ramli menentang Sahir Sulaiman yang telah dipaparkan sebelum ini, debat tentang ekonomi, model ekonomi madani atau ekonomi yang terbaik. Akhirnya ini pula yang terjadi. Disangkakan Sahir akan menjadi pesaing hebat di dalam debat tersebut. Namun apa yang berlaku lebih menyedihkan apabila rupa-rupanya Muhammad Sahir telah pun digesa memohon maaf kerana telah menggores hati masyarakat Syiam. Apa sebenarnya yang menyebabkan masyarakat Syiam menggesa memohon maaf Muhammad Sahir dan apa yang telah menggores hati mereka ini? Ikuti terus ulasan kali ini kerana saya secara pribadi pun saya tidak tahu apa yang telah menggores hati masyarakat Syiam ini, dan jika anda mengetahuinya sila tinggalkan dalam ruangan komen dan pada pendapat anda. Benarkah Muhammad Sahir perlu memohon maaf kepada masyarakat Syiam ini kerana telah menggores hati mereka? Penolong Setiausaha Agung PAS Muhammad Syahir C. Sulaiman digesa memohon maaf kepada masyarakat Syiam berikutan kenyataannya pada program debat model ekonomi baru bersifat tidak sensitif terhadap institusi dan agama Buddha. Presiden Dewan Perniagaan Bumi Putra Syiam Malaysia, Datuk Seri Bun Som Inong mendakwa Muhammad Sahir telah menggores hati masyarakat Syiam di Malaysia apabila beliau menyebut bahawa Syiam atau Sami menyebutkan minuman arak dibolehkan dalam agama Buddha dalam sesi debat berkenaan. Kenyataan itu tidak benar sama sekali kerana larangan minum arak adalah antara ajaran dasar moral agama Buddha yang dikenali sebagai Pancasila 5 sila dan terkandung di dalam kitab Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Oleh itu, kami seluruh masyarakat Syiam yang beragama Buddha kesal dan mengecam kenyataan yang dibuat oleh pemimpin PAS itu serta menganggapnya keterlaluan, tidak sensitif dan tidak menghormati institusi dan agama Buddha, kata Bun dalam kenyataan pada hari Khamis kemarin. Bun berkata ahli Parlimen Bachok itu wajar menarik balik kenyataannya dan membuat permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat Syiam di Malaysia. Beliau berkata, sekiranya Muhammad Sahir enggan berbuat demikian, pihaknya akan membuat laporan polis terhadapnya. Kami berpendapat, kenyataan pemimpin PAS itu sebenarnya ialah percubaan untuk mengheret institusi Sami dalam kancah politik, sedangkan Sami sebenarnya ialah institusi yang suci pada sisi agama Buddha. Sehubungan itu, kami menyeru kepada semua parti politik di negara ini supaya memahami kedudukan dan sensitiviti ini. Mereka sepatutnya menghormati institusi Sami dan tidak melakukan percubaan untuk mengheret institusi ini ke dalam kancah politik, katanya lagi. Semalam, Muhammad Syahir bersama Menteri Ekonomi Rafizi Ramli telah berdebat mengenai hala tuju ekonomi negara melalui satu program debat khas yang berlangsung selama hampir 1 jam 30 minit yang disiarkan melalui TV1 dan Astro Awani. Saudara-saudara sekalian, ini satu perkara yang memang perlu dihati-hatikan. Kerana pada hari terakhir kempen ini, dengan kenyataan-kenyataan yang berbau sensitif seperti ini, pastilah akan membawa kesan yang paling besar sekali terhadap sokongan terhadap mana-mana parti politik. Dan dengan apa yang Muhammad Sahir nyatakan ini, pastinya serba sedikit telah pun mengurangkan undi terhadap PAS. Kerana apa yang beliau sebut
Dalam debat tersebut, beliau menyebut bahawa Sami menyebutkan minum arak dibolehkan dalam agama Buddha adalah sesuatu yang tidak benar. Kenyataan itu tidak benar sama sekali kerana larangan minum arak adalah antara ajaran dasar moral agama Buddha yang dikenali sebagai Pancasila, 5 sila, dan terkandung di dalam kitab Tripitaka, kitab suci agama Buddha. Oleh itu, menurut Presiden Dewan Perniagaan Bumi Putra Siam ini, mereka menuntut oleh itu seluruh masyarakat Siam yang beragama Buddha kesal dan mengecam kenyataan yang dibuat oleh pemimpin PAS itu serta menganggapnya keterlaluan, tidak sensitif dan tidak menghormati institusi dan agama Buddha. Oleh itu, beliau mengatakan bahawa Sahir perlu memohon maaf dan menarik balik kenyataan tersebut. Kalau beliau enggan berbuat demikian, pihaknya akan membuat laporan polis. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Walaupun pendek isu kali ini, tetapi mengejutkan. Keluar sendiri daripada mulut Azmin Ali, yang mana Azmin Ali sekarang bersama dalam Perikatan Nasional bersama pimpinan PAS sekali. Tetapi apa yang diutarakan oleh Azmin Ali ini jauh sekali daripada dasar PAS yang kita ketahui. Apabila Azmin Ali menyebut perkara ini, dan saya rasa ini adalah turning point yang boleh menyebabkan kekalahan teruk kepada Azmin Ali. Azmin Ali cuba memancing undi orang Melayu di Selangor, tetapi mungkin ini juga akan menyebabkan beliau akan kehilangan undi daripada orang Melayu, dan juga cuba memancing undi daripada orang bukan Melayu, tetapi mungkin juga akan kehilangan undi orang bukan Melayu, dan yang paling penting undi orang Melayu. Azmin Ali mengatakan, bukan Anwar Ibrahim, Azmin Ali mengatakan bahawa waktu saya jadi Menteri Besar Selangor, kilang Kasbet tak tutup pun. Wah, itu yang saya kata tadi. Azmin Ali tiba-tiba pula cakap tentang kilang Kasbet. Anda tahu apa itu kilang Kasbet? Kilang Kasbet itu adalah kilang minuman keras, arak. Sebelum ini kita mendengar banyak kali PAS mahu supaya benda-benda seperti arak, kilang arak ini dihentikan, ditutup, termasuklah penjualan judi. Tetapi kenapa Azmin Ali tiba-tiba pula kata, waktu saya jadi Menteri Besar Selangor, kilang Kasbet tak tutup pun. Pada pendapat penganalisis politik, mereka kata mungkin ini salah satu cara Azmin Ali memancing undi daripada orang bukan Melayu ataupun daripada China dan India. Tapi ada juga yang melihat perkara ini mungkin boleh menyebabkan orang Melayu kecewa dengan Azmin Ali. Pengerusi Perikatan Nasional PN Selangor, Azmin Ali, memberi jaminan kehidupan orang bukan Islam tidak akan terjejas jika mereka berjaya menawan negeri itu. Dalam wawancara eksklusif dengan akhbar China atau China Oriental Daily, Azmin mengingatkan semasa dia menjadi Menteri Besar Selangor sebelum ini, terdapat 3 orang exco PAS dalam kabinetnya, tetapi tiada kilang arak ditutup. Malah di Shah Alam terdapat kilang bir terbesar, kilang Kasbet, dan kilang ini masih beroperasi hingga kini. Dia dipetik sebagai berkata. Azmin ketika itu masih pimpinan PKR dan Selangor ketika itu bawa pimpinan Pakatan Rakyat PR, dan sekejap bawa kerajaan campuran selepas gabungan itu berpecah. PR kemudian berevolusi menjadi Pakatan Harapan pada tahun 2018. Sementara itu, Azmin juga memberi contoh di Kelantan bahawa pentadbiran PAS selama 33 tahun. Katanya, sepanjang pemerintahan parti itu, orang Cina masih boleh hidup dengan aman, damai, tanpa sebarang masalah, kata Azmin Ali. Orang bukan Muslim di Kelantan boleh minum arak kerana agama mereka membenarkan. Jika sesiapa yang pernah tinggal atau pernah ke Kelantan, mereka akan tahu bahawa negeri itu mempunyai patung Buddha terbesar bukan sahaja di Malaysia, malah di Asia Tenggara, kata Azmin Ali lagi.
Azmin Ali cuba memancing undi daripada kaum bukan Melayu atau bukan Islam dengan mengatakan, waktu saya jadi Menteri Besar Selangor, kilang kasbet tak tutup pun. Kita tunggulah nanti apa komen daripada rakan sekutu Azmin Ali dalam Perikatan Nasional iaitu PAS. Dan jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas debat Rafizi Ramli bersama dengan Sahir, akhirnya netizen melihat sesuatu yang luar biasa dan seakan-akan mengisytiharkan Rafizi Ramli menang di dalam kempen tersebut. Tapi yang paling menarik perhatian, selepas beberapa jam selesai saja debat tersebut, rupa-rupanya ada satu pantun yang menjadi tular dan menjadi bahan lawak jenakan netizen, yang mana pantun diberikan oleh Sahir Sulaiman. Pantunnya ialah ruh ruh neh neh. Ruh 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 neh neh neh. Pantun anak muda Sahir Sulaiman kepada Rafizi Ramli kini jadi bahan lawak netizen. Disangkakan Sahir memberikan tentangan hebat dalam debat tersebut, rupa-rupanya jadi pula bahan lawak netizen. Debat model Baharu Ekonomi Malaysia yang melibatkan Menteri Ekonomi Malaysia Rafizi Ramli dan Ketua Pemuda PAS Sahir Sulaiman yang berlangsung semalam menjadi perhatian ramai. Rafizi yang mewakili pihak kerajaan telah mengeluarkan hujah-hujahnya dan Sahir pula di pihak pembangkang juga melakukan hal yang sama. Pantun khas buat Rafizi Ramli. Namun pantun yang diberikan ahli parlimen Bacok khas buat Rafizi di akhir perdebatan mereka telah mengundang gelak tawa ramai, termasuklah di bahan teruk di media sosial. Memetik video yang dikongsi Astro Awani, pantun anak muda yang diberikan Sahir menerima kecaman hebat kerana dilihat sangat tidak sesuai sebagai pendebat yang sedang berdebat. Bunyinya, ruh ruh ruh, neh neh neh, buang yang keruh, ambil yang jernih, ujarnya. Ini bukan debat. Menjengah ke ruangan komen, ramai yang tidak menyangka bahawa Sahir mengeluarkan pantun sebegitu ditujukan kepada Rafizi bagi memberikan kesimpulan di atas perdebatan yang berlangsung. Mereka juga mengkritik cara berdebat Sahir yang berbeza jauh dengan Rafizi kerana dikatakan fakta yang diutarakan oleh Ketua Pemuda PAS itu tidak disokong dengan hujah yang kuat. Ada yang menulis, mati-mati aku ingat dia ni bejak dalam ekonomi. Astaga, ke laut bang, kata seorang penulis dalam ruangan Alin Yusof. Seorang lagi mengatakan oleh Olfuas menulis, buat pantun pun fail, kata beliau. The Hopi at Politician menulis, walaupun buang masa kita, ini bukan debat. Kalau nak pilih tempat mandi, pilih tempat yang ada air, kata seorang lagi penulis dalam ruangan komen. Jarjit Upin-Upin pun pandai pantun lewe, kata Faris. Ada juga yang menulis, padat pantunnya terbaik Nomek, kata beliau lagi. Ada lagi yang menulis, Maharaja Lawak, mega suara IC Mizal. Maksud pantun dia tukar kerajaan Kelantan ke, kata Nivo Slider. Sebab sekarang air keruh, orang Kelantan yang duduk Selangor pikir molek-molek. Lagi elok kalau dipantas Raja Lawak, kata Yazid. Yazid Sahir pun dah tak tahan air keruh, dia pun nak air jernih, kata beliau. Kan lebih elok jika Sahir dipentas Maharaja Lawak bersama Ali Putih, kata beliau lagi. Kita hantar YB lah, tolong jawabkan, kata beliau. Lah, dah agak dah. Aku tengok debat ni dalam 5 ke 6 minit je. Tak kenal sebab aku tak layan politik. Bapa aku buka TV tadi dah tengok siapa yang hebat. Siapa yang pura-pura hebat, kata Adowli. Pantun pun ala kadar, ini kan ekonomi, kata Nad. Seorang menulis, Nad kata pantun pun ala kadar, ini kan ekonomi. Imran Musyin menulis, bolehlah
Boleh nih wakil sekolah. Rembo Madani katakan, air kencing aku lagi jernih dari air pipe Kelantan, kata Rembo Madani. You Wolverine menulis di pantun nih. Keruh tu air di Kelantan, mungkin dia bagihin suruh buang pemimpin PN PAS di Kelantan. Debat model baharu ekonomi Malaysia ini telah disiarkan secara langsung bermula jam 8.30 malam di saluran RTM dan juga Astro Oni bertempat di Astro Angsapuri. Tawaran berdebat ini telah diusulkan oleh Rafizi menerusi media sosial miliknya dan sempat ditolak oleh Syahir. Namun selepas mendapat kritikan dan sokongan, ahli parlimen berkenan akhirnya menyambut tawaran tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu yang paling hangat nih. Bagi anda yang telah menonton debat antara Rafizi Ramli dan juga Syahir Sulaiman ini, silalah berikan komen anda tentang isu dan juga keputusan debat yang anda telah saksikan itu. Pada pendapat anda, siapakah pemenang dalam debat tersebut? Dan jom saya bacakan sekali lagi pantun yang telah diutarakan oleh Syahir Sulaiman ini. Bunyinya, ruh, 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 neh, neh, neh. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu menantu Muhyiddin yang diburu oleh SPRM makin hari makin menarik perhatian kita. Apabila beberapa waktu yang lepas kemarin, menantu Muhyiddin akhirnya tampil melalui peguam mengatakan dia tidak melarikan diri dan dia telah mendapat kebenaran untuk keluar negara. Dan memang benar, SPRM memberikan kebenaran untuk beliau keluar ke luar negara untuk urusan peribadi atau perniagaan. Tetapi kenapa anak menantu Muhyiddin ini tak dapat dihubungi dan tidak tidak pulang ke Malaysia apabila diperlukan? Itulah yang menyebabkan Azam Baki akhirnya memberikan pendedahan yang mengejutkan kita. Apabila Azam Baki kata, kami dah cari sejak Jun, tapi ada saja alasan, kata Azam Baki. Ini merujuk kepada menantu Muhyiddin. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki hari ini meminta ahli perniagaan Datuk Seri Muhammad Adlan Berhan yang kini berada di luar negara untuk balik berurusan dengan pihaknya tanpa sebarang alasan. Azam Baki turut menafikan SPRM baru mencari menantu bekas Perdana Menteri itu. Sebaliknya, agensi berkenan sudah beberapa kali mencuba menghubungi beliau. Ini macam ada persamaan sedikitlah dengan apa yang berlaku dengan Sanusi kan. Waktu Sanusi ditangkap pada waktu subuh, Sanusi kata dia ditangkap tidak tepat waktunya. Tetapi SPRM kata, ataupun polis kata, bukan SPRM, polis kata mereka telah cuba menghubungi Sanusi tetapi call mereka di-reject. Dan mereka cuba mendapatkan bantuan daripada setiausaha, tetapi akhirnya begitu juga di-reject juga, kata PDRM. Akhirnya mereka terpaksa mencari Sanusi dan akhirnya mereka menjumpai beliau dan terpaksa ditangkap, ditahan untuk pendakwaan pada hari esoknya. Namun apa yang berlaku kepada menantu bekas Perdana Menteri ini ialah SPRM juga mengatakan bahawa mereka, SPRM telah pun beberapa kali cuba menghubungi beliau. Kata SPRM melalui Azam Baki, kita sudah mencarinya sejak Jun, bulan 6 yang lepas, sekarang sudah bulan Ogos. Sejak bulan 8 atau sejak bulan Jun yang lepas, bulan 6 yang lepas, SPRM telah pun cuba mencarinya, sudah mencarinya sejak Jun, tetapi gagal untuk beri kerjasama. Dan setiap kali pegawai penyiasat berhubung dengannya, ada saja alasan yang diberikan. Tindakan notis individu dikehendaki dilakukan apabila menantu Muhyiddin tidak mahu bekerjasama dan bukan ada kaitan dengan pilihan raya negeri, katanya kepada Berita Harian hari ini. Azam Baki berkata pasukan peguam yang mewakili Muhammad Adlan juga perlu memainkan peranan untuk memastikannya bekerjasama mengikut undang-undang negara.
Semalam media melaporkan Muhammad Adlan menegaskan beliau tidak melarikan diri daripada pihak berkuasa, sebaliknya akan kembali ke tanah air untuk membantu siasatan selepas selesai segala urusannya. Muhammad Adlan menerusi peguamnya Datuk Baljit Singh Sidhu menegaskan beliau meninggalkan Malaysia secara sah dan tidak pernah ditangkap atau pernah dipanggil SPRM bagi membantu siasatan. Peguam itu mendedahkan Muhammad Adlan pernah dihubungi pegawai SPRM dan menjawab secara bertulis melalui surat bertarikh 3 Jun lalu dengan menyatakan keluar negara bagi urusan dan akan kembali selepas hal itu selesai. Barjit menyifatkan kenyataan media SPRM meminta bantuan untuk mengesan Muhammad Adlan sama sekali tidak diperlukan dan dilihat sebagai percubaan untuk memburuk dan mengaibkan anak guamnya. Azam dalam sidang media semalam, SPRM percaya dua lelaki termasuk Muhammad Adlan melarikan diri ke luar negara selepas dimasukkan dalam wanted list orang dikehendaki agensi itu. Beliau berkata, pihaknya sudah beberapa kali cuba untuk berhubung dengan kedua-dua individu berkenaan, namun tidak berjaya. Jadi kalau selepas ini anda dengar lagi, kononnya kerana pilihan raya, barulah Muhammad Adlan Berhan, menantu Muhyiddin ini dicari, itu adalah semua telah dinafikan oleh SPRM dengan menyatakan bahawa SPRM setelah pun menghubungi beliau beberapa kali namun tidak mendapat kerjasama. Kata Zambaki, sejak Jun kami sudah mencarinya tetapi gagal untuk beri kerjasama dan setiap kali pegawai penyiasat berhubung dengannya ada saja alasan yang diberikan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.